أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan Tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Kita berada pada ayat 186. Kita dah lihat sedikit dalam pertemuan yang lepas ayat 186. Jadi kita ulang berkenaan dengan ayat 186 ini berkaitan dengan pertanyaan sahabat. Kata muallif, dan telah bertanya satu jamaah, satu kumpulan daripada sahabat Nabi. Ada juga ulama yang mengatakan yang bertanya ini adalah A'rabi. Maknanya orang yang datang daripada kalau istilah kita maknanya daripada luar bandar lah, daripada kampung, daripada pedalaman. Jadi orang pedalaman tak samalah dia punya perangai dia dengan orang bandar. Orang bandar mungkin lebih bersopan santun. Ghalibnya orang bandar ni berknowledge, berpendidikan berbanding dengan orang pedalaman. Jadi bila mana orang yang datang ni adalah A'rabi, maka kadang-kadang sebahagian daripada sahabat antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat-sangat suka kalau ada A'rabi yang datang duduk dalam majlis Nabi. Sebab A'rabi ni bila dia datang dia ada persoalan yang dia nak kemukakan kepada Nabi. Jadi para sahabat yang selalu duduk di samping Nabi boleh ambil manfaat sama daripada soalan-soalan yang dikemukakan oleh A'rabi. Sebab di kalangan sahabat-sahabat yang hampir kadang-kadang mereka ini bila terlalu dekat dengan Nabi, maka mereka ada rasa segan
nak bertanya kepada Rasulullah kerana haibah yang ada pada Nabi. Tapi orang kampung ni dia lebih kasar dari sudut dari sudut tingkah laku dia. Jadi dia tak malu untuk bertanya secara terang-terang kepada baginda Nabi. Jadi sahabat boleh ambil manfaat daripada soalan-soalan yang ditanya. Bagaimana kita lah bila kita melazimi para ulama, maka kita pun segan nak bertanya, berbeza dengan orang yang tempat tuan guru ataupun para masyayikh ni dia pergi masuk satu masjid, orang kawasan masjid itu bukan orang melazimi, dia duduk di situ je. Jadi mungkin orang di situ dia bertanya tanpa rasa segan, tanpa rasa rasa malu. Adapun anak murid yang akrab, yang rapat dengan guru, dia merasakan adab nak bertanya pun satu hal dah, segan dia nak bertanya pun satu hal pula bermain dalam jiwa dia. Begitulah ibaratnya. Jadi A'rabi ni datang bertanya kepada Nabi, lalu dia pun berkata, aqaribun rabbuna fanunajihi, ataupun boleh baca juga fanunajiyahu, am ba'idun fanunadihi, ataupun boleh baca juga fanunadiyahu. Dua-dua boleh baca. Dua-dua tu ada alasan dia lah kenapa baca dengan nunajiyahu, kenapa baca dengan nunajihi, nunadihi. Tu dua-dua tu ada alasan yang ulama dorah lah bagi. Baik. Adakah maksud dia? Adakah hampir Tuhan kami, maka kami munajat dengan perlahan-lahan. Kalau Tuhan ni dekat, kalau Tuhan kita semua ni dekat, maka kami nak bermunajat dengan suara yang perlahan-lahan. Atau jauh, ataupun Tuhan kita ni jauh, maka kami nak seru dengan deras. Nak seru dengan deras maknanya dengan suara yang kuat. Bukan deras dengan makna laju, deras air sungai petang ni. Bukan makna laju, maknanya dengan suara yang kuat. Baik. Itu persoalan yang ditanya oleh badui ataupun jamaah minas sahabah, ataupun sekumpulan daripada sahabat. Lalu Nabi menung, turun ayat ni. Maka turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka turun, dan apabila ditanya akan dikau ya Muhammad oleh segala hamba-Ku daripada, yakni tentang, daripada aku, yakni tentang aku, maka bahawasanya aku qarib. Bahasa Arab putih celah tu. Bahawasanya aku qarib, yakni hampir daripada mereka itu segala hamba. Maka khabarkan olehmu dengan yang demikian itu. Tinggal dulu dengan ilmuku tu. Baik. Ayat ni ayat mutasyabihat ni. Bila sebut perkataan qarib, kemudian kita tukar daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, kita akan terjemuh dengan makna dekat. Adakah bila kita dengar Allah Ta'ala ni dekat, kita terbayang macam mana? Kalau sebut Allah Ta'ala ni dekat, kita orang awam lah. Kalau ulama tak apa, dia dengar fa inni qarib tu dia faham dah. Qarib tu bukan qarib makani, bukan qarib dari sudut tempat. Kita orang awam ni yang baca ayat ni, tengok terjemahan fa inni qarib, ketika hamba aku bertanya tentang aku, maka beritahu ya Muhammad, aku ni dekat.
Dekat situ pada orang awam, dia mikir macam mana ataupun telitah dalam kepala macam mana. Kalau telitah dengan makna dekat tapi tidak dekat serupa kita lah. Macam kita duduk dekat dinding, maknanya bersebelahan dengan dinding. Rumah saya dekat dengan masjid, maknanya bersebelahan dengan masjid ataupun tak jauh daripada masjid. Kalau kita faham gitu maknanya Allah Ta'ala ni dekat dengan kita, maka kita orang awam ni perlu kepada takwil untuk selamatkan pegangan dan akidah kita lah. Adapun orang yang berilmu tak apa. Kalau kita ni sekadar kalau kita ni kita hanya tahu terjemah je dekat, tapi kita tak kata dekat yang layak bagi Allah Taala, tak apa. Tu lega dah sikit tu. Maka cukup dengan kita tahu bahawa zahir ayat ghairu murad. Zahir ayat bukan yang dikehendaki oleh ayat tu. Maknanya bukan nak cerita ayat tu dekat sebagaimana dekat tempat, tidak. Tapi kalau kita orang awam dengar kalimah dekat, duk nampak macam dekat seperti kita duk dekat dengan dinding. Rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan itu, dekat dengan ni, dekat makan ni itu, maka kena tafsil, kena urai, kena takwil tafsili. Apa makna takwil tafsili? Tu dia urai tu. Dengan ilmuku. Tu nak selamat orang awam tu. Bukan apa? Bukan saja-saja ulama buat takwil ni nak selamat kita orang awam. Sebab kalimah dekat, kalimah jauh ni dia duk main di fikiran kita. Bila sebut dekat makan ni, dekat tempat. Sedangkan kaedah ulama usul buat ma wujida fi dhihni fahuwa mumkin. Apa-apa sahaja yang ada di dalam zihin, yang ada di dalam kepala, maka dia adalah mungkin, maka dia adalah makhluk. Kalau kita kata dekat dengan dekat makan ni, sebelah, saya duduk sebelah meja, dekat dengan meja, maknanya itu dekat makan ni. Bila dekat makan ni, itulah duk ada dalam kepala kita, fahuwa mungkin. Tu duk cerita tentang makhluk tu, bukan tentang Allah Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala bukan jenis mengambil tempat, bukan jenis mengambil ruang, bukan duduk di atas, di bawah, di kanan, di kiri, bertempat, tidak. Sebab ayat muhkamat ada. Mana ayat muhkamat? Ayat bukan ayat mutasyabihat. Ni ayat mutasyabihat ni, ayat yang ada kesamaran. Mana ayat muhkamat? Allah Ta'ala sebut laisa kamithlihi syai'. Allah Ta'ala ni tak ada yang serupa langsung dengan dia. Tak ada langsung yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kalau ada makhluk yang mengambil ruang, mengambil tempat atas, bawah, kiri, kanan, Allah Ta'ala tak gitu. Allah Ta'ala tidak begitu. Kalau mari ayat yang cerita macam tempat pun, maknanya bukan itulah maksud dia. Murad dia lain. Sebab apa? Ayat muhkamat tu duk cerita tu. Laisa kamitslihi syai' tu. Lepas tu ayat lain-lain lagi banyaklah. Allahu Samad dalam surah Al-Ikhlas tu. Semua tu duk cerita tentang ayat muhkamat tu. Allahu Samad tu ayat muhkamat tu. Bukan ayat mutasyabihat. Semua berhajat pada Allah. Maknanya Allah Ta'ala tak berhajat pada tempat. Bila tak berhajat pada tempat, tak ada lah dekat, jauh, kiri, kanan, atas, bawah, tak ada lah. Sebab apa? Dia tak berhajat pada tempat. Tempat tu ada setelah adanya Allah. Setelah Allah Ta'ala mengadakan tempat tersebut. Jadi kalau kita boleh faham dekat, tapi kita tak mengatakan tempat tu, dekat tu dekat tempat, maknanya kita boleh bersihkan fahaman kita tu dengan kita kata zahir ayat ni bukan murad. Zahir ayat ni bukan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maknanya dekat dengan dekat tempat. Tapi kalau kita tak boleh nak hapus dalam kepala kita tu, asyik duk mari mikir Allah Ta'ala ni dekat, duk sebelah kita. Duk sebelah kita, maknanya ambil tempat di sebelah kita, dekat dengan kita kan dalam ayat lain. Dekat, lebih dekat daripada min hablil warid. Lebih dekat daripada orang lahir. Maknanya dia duduk sebelah orang satu lagi. Katakanlah.
Kalau dalam kepala kita duk telitah, duk main benda gitu, maknanya dia kita kena takwil tafsili. Tadi takwil ijmali, zahir ayat tak murad, bukan itu yang dikehendaki oleh ayat. Dikena takwil tafsili, apa? Dengan ilmuku. Tu. Maknanya dekat tu dekat ilmu Allah Taala, bukan dekat zat Allah Taala, tidak. Jangan ingat zat Allah Ta'ala yang duduk berdekatan dengan kita. Ilmu Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Maknanya apa? Aku tahu hal kelakuan kamu semua. Tu maksud dekat Allah Ta'ala tu. Ketika engkau meminta kepada aku tahu hal kamu, keadaan kamu pada masa tu. Sebelum daripada kamu minta, ketika kamu minta, selepas kamu minta, aku tahu dah. Mu nak minta apa sebelum keluar di mulut kamu meminta, aku tahu dah. Saat kamu lantunkan permintaan, aku tahu. Apa yang akan berlaku selepas kamu minta tu pun aku tahu dah. Semua dah ada dalam ilmu aku. Itu maksudnya dekat ilmu Allah Ta'ala pada kita, dengan kita. Baik, gitu. Tadi, dan apabila ditanya akan dikau ya Muhammad oleh segala hamba-Ku daripada yakni tentang aku, maka bahawasanya aku qarib yakni hampir daripada mereka yakni segala hamba dengan ilmuku. Itu dipanggil takwil tafsili. Maka khabarkan olehmu dengan yang demikian itu. Maknanya Allah Ta'ala dekat dengan kita, dekat pada ilmu dia. Itu takwil. Dekat dengan ilmu. Maknanya Allah Ta'ala tahu serba-serbi tentang kita. Sebelum kita minta tu Allah Ta'ala tahu dah kita perlu kepada apa. Baik. Bila dah Allah Ta'ala qarib, maka ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku terima akan permintaan orang yang meminta. Apabila meminta, ia orang yang meminta tu akan daku dengan diberi, bukan dengan dirinya tu. Dengan diberinya barang yang dipinta. Baik. Ayat ni, takut duduk celaru. Baca ayat ni, Allah Ta'ala kata, aku perkenan doa orang-orang yang meminta apabila dia meminta. Bah kita ni tak ada orang yang tak ada berhajat pada Allah. Semua daripada kalangan kita ni masing-masing ada hajat minta pada Allah. Tapi sepanjang duk minta dengan Allah Ta'ala ni, tak semua Allah Ta'ala perkenan. Ada yang perkenan, ada yang tak perkenan. Banyaklah. Kita sendiri yang ada dalam masjid ni pun ada pengalaman minta dengan Allah Ta'ala, tak perkenan pun apa yang kita minta. Baik. Jadi ulama kata ayat ni adalah ayat mutlaqah. Ayat yang mari secara mutlak, mari secara umum. Lepas tu kena kait sebab apa? Ada hadis lain. Ada hadis lain yang disebut oleh Nabi. Ada hadis yang mari kaitkan Allah Ta'ala akan perkenankan doa seseorang hamba. Ada hadis kata selama mana hamba tadi tak tergesa-gesa, tak gopoh. Supaya kita dengan anak kita, anak kita nak sesuatu benda. Benda yang dia nak tu nak pergi beli tu tengah-tengah hari. Pukul 1, pukul 2 tengah hari ajak kita pergi beli. Kita kata tunggulah, tak terdesak lepas-lepas asar nanti, teduh-teduh sikit. Kita pergi. Duduk tekan situ, duduk gesar situ, suruh kita pergi. Nak pergi. Tu kita kalau kita dengan anak kita pun pada masa tu duduk tekan suruh kita pergi juga, kita kata petang pun tak apa, lepas asar tak apa, pukul 6 kedai tak tutup lagi, dia nak pergi juga, dia tetap payah pergi kalau gitu. Tu kita muamalat kita dengan anak kita. Ini kan Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah layak buat gitu.
Kalau kita ni tergesa-gesa minta sesuatu dengan Allah, nak suruh kabul selalu, nak suruh segera kabul. Jawab dia, Allah Ta'ala tak terima permintaan demikian. Lepas tu banyak lagi hadis lain Nabi sebut, ada cara Allah Ta'ala kabul dengan dia tak bagi ain benda yang diminta, tapi diberi yang lain. Ada juga Allah Ta'ala kabul doa, bukan dia bagi ain yang diminta, tetapi dia ampunkan dosa peminta tadi. Jadi ayat ni kita panggil ayat mutlaqah. Ayat yang sebut secara umum. Jadi ulama kata ayat yang macam ni kena kait in syi'tu. Gitu. Aku akan terima permintaan orang yang meminta apabila meminta ia akan daku dengan diberi barang yang dipinta in syi'tu, sekiranya aku nak bagi. Dia kena kait gitu sebab ada hadis lain lagi. Kalau tidak nanti kita dah kata Allah Ta'ala kata lain, tengok-tengok lain. Kata bila ada orang doa minta pada dia, dia nak bagi. Aku duk minta berapa kali dah minta tak bagi-bagi pun. Nak itu, nak ini daripada apa? Daripada muda sampai ketua duk minta benda sama, katakanlah. Tak tunai-tunai pun. Takut duduk ada dalam hati kita syak wasangka dengan Allah Ta'ala. Maka ulama kata in syi'tu, sekiranya aku nak bagi. Kalau aku tak nak bagi, tak ada masalah pun, aku Tuhan. Aku Tuhan, terpulang pada aku lah. Aku nak bagi, aku tak nak bagi. Sebab tu kalau kita pergi ikut tasawuf sikit, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam hikam dia, salah satu daripada hikam Ibnu Athaillah, dia kata apa? La yakun ta'akhuru amadil ata, janganlah dengan sebab ditakhirkan, dilewatkan pemberian yang kita minta pada Allah Ta'ala tu, ma'al ilhah. Ilhah ni maknanya kita berulang-ulang minta pada Allah, ya Allah bagilah peluang aku nak pergi umrah, murah rezeki ya Allah nak pergi umrah, tahun ni minta tak boleh pergi lagi, tahun depan minta tak boleh pergi lagi. Minta murah rezeki je, lapang rezeki, nak pergi umrah tahun ni tak boleh juga, tahun depan tak boleh juga, tahun depan satu lagi tak boleh juga. Macam-macam benda lah duk mari dalam hidup kita. Contoh ma'al ilhah, dalam keadaan kita duk minta dengan Allah Ta'ala tu, ma'al ilhah fid du'a, duk minta pada Allah Ta'ala berulang-ulang tu. Jangan dengan sebab ta'akhur amadil ata, jangan dengan sebab ditangguh ataupun dilewatkan pemberian oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kamu duk meminta-minta tu, mujiban liyaksika, menyebabkan kamu jadi rasa putus asa. Jangan ada perasaan tu. Minta dengan Allah Ta'ala tak dapat, putus asa, malah ada malah ada nak minta dengan Allah Ta'ala, minta zuriat. Contohnya orang kahwin, kahwin setahun tak dapat zuriat lagi, 2 tahun tak dapat zuriat lagi, masuk tahun ketiga tu berasa dah lah. Pok mentua, mak tua pun duk tanya, mak tua terutamanya duk tanya kenapa tak dapat anak lagi, kenapa tak dapat anak lagi. Kerja Tuhan bukan kerja kita. Tu masalah juga kita. Kerja Tuhan lah, bukan kerja kita. Jadi jangan sampai kita minta dengan Allah Ta'ala berulang-ulang kali, lewat perkenan tersebut menyebabkan kita putus asa dengan Allah. Sebab apa kata Ibnu Athaillah? Sebab dia jamin, fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah Ta'ala ni dia jamin akan memperkenankan setiap permintaan, tapi fima yakhtaruhu laka, dia jamin perkenankan doa dengan apa yang dia pilih untuk kamu, bukan dengan apa yang kamu pilih untuk diri kamu. Dia lebih tahu tentang kita. Contoh anak kita umur 17 tahun, anak SPM 17 tahun ni duk minta nak motor. Duk minta nak motor.
Agak-agak kita secara rasional lah bagi ke anak kita umur 17 tahun nak motor. Walaupun 17 ni ada lesen dah. Tapi 17 ni tengah ligak lah. Ada member-member kaki motor juga jawab dia. Tak lekat di rumah lah. Kita habis duit lah isi minyak. Jadi kita ni yang bijak ni, ayah yang bijak ni yang dah lalu dah pengalaman ni tahu. Kalau kita bagi umur 17 ni motor gak jawab dia. Tak ngaji lah dia, tak SPM lah dia, tak baca buku lah dia, hujung minggu tak lekat di rumah lah. Kalau pergi sekolah dengan motor pula tak tahu pergi ke mana lah jawab dia. Maka ayah yang bijak ni dia akan tangguh dulu. Tunggulah dulu lepas-lepas SPM lah. Tu. Supaya kalau kita yang tak bijak ni pun berasa bijak dah keputusan kita. Allah Ta'ala tak ada bodoh. Kalau Allah Ta'ala ni ada bodoh. Tak ada pada Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala ada bodoh. Jangan kita duk berasa Allah Ta'ala tak bagi ni. Tak pandang mikir ke apa ni. Tak cerdik ke apa. Na'udzubillah mikir gitu. Sebab tu jangan putus asa meminta dengan Allah Ta'ala. Sebab semua dalam ilmu dia dah tentang diri kita. Tapi bila anak kita, saya sebut contoh tadi, bila anak kita dah besar dah, umur 20 tahun dah, hijau pun hijau dah, tapi nak beli motor tak mampu lagi. Adalah motor kita. Dia keluar daripada rumah nak pergi ke kedai tu depan ke 7E contohnya. Jalan kaki sebab dia tak ada motor. Nak pinjam motor ayah berasa tak tergamak sebab dia hijau dah. Kita pula boleh jadi tawar, ambil lah motor tu. Anak koci ada di tempat anak koci tu, ambil. Naik motor lah, sedap sikit, cepat sikit, tak ada letih sangat. Tu tengok. Kan beza tu. Serupa dengan kita. Kita dengan Allah Ta'ala begitu. Kenapa Allah Ta'ala tak perkenan? Boleh jadi dalam permintaan kita ada unsur-unsur memutus silaturahim. Ada unsur-unsur yang tidak halal. Ataupun kita sendiri minta dengan Allah Ta'ala, tapi kita duk makan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala nak kabul? Jadi kata Ibnu Atha'illah Sakandari, Allah Ta'ala janji jamin dia kabul. Tapi dia kabul mengikut pilihan dia, bukan pilihan kamu kepada diri kamu sendiri. Dan juga pada waktu yang dia pilih, bukan pada waktu yang kamu tetapkan, yang kamu pilih. Tu kena faham gitu. Sebab tu sebab tu kita orang awam tak sama dengan orang tinggi. Tak sama dengan orang tinggi. Orang tinggi ni kadang-kadang dalam hati dia berasa nak minta dengan Allah Ta'ala pun malu. Kita ni tak apalah sebab kita orang awam, kita follow syariat. Syariat suruh kita minta dengan Allah Ta'ala, maka kita minta. Minta pula syariat ajar pada kita, salullaha bibutuni akufikum. Mintalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan perut-perut tangan kamu. Maknanya begini, minta pada Allah. Ketika meminta sesuatu, ketika nak menolak sesuatu dengan belakang tangan kamu. Tu syariat ajar pada kita. Kita orang awam ambil yang tu, tak ada masalah. Sunat begitu. Tapi orang bila dia tinggi dari sudut adab, dari sudut kenal Allah Ta'ala, kadang-kadang dia nak meminta, nak angkat tangan, nak cerita pada Allah Ta'ala tu dia berasa malu dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah tahu dah serba-serbi tentang diri kita. Aku nak minta apa lagi? Aku minta seolah-olah macam aku nak beritahu pada Allah. Allah Ta'ala tak tahu tentang apa yang aku perlu. Tu orang tinggi kadang-kadang duk main dalam jiwa dia. Kita jangan buat-buat tinggi. Kita orang rendah. Kita orang sekolah rendah. Kita orang sekolah rendah buat ikut syariat tu dah. Jiwa kita pun jiwa meminta. Jiwa kita pun jiwa mendesak. Tu jiwa kita. Jadi duk minta lah dengan Allah Ta'ala. Soal dia nak qabul bila? Tu dalam ilmu dia. Dia qabul ikut kehendak dia pada masa yang dia kehendaki. Ada pun orang tinggi, macam-macam lah. Dia punya hal dia, dia punya keadaan jiwa dia. Kadang-kadang dia tak minta langsung. Macam Nabi Allah Ibrahim AS. Tak minta. Walaupun dia dah duduk dalam api dah. Tapi dia tak minta dengan Allah Ta'ala. Jibril yang datang tawarkan pada dia. Untuk apa? Untuk memberi pertolongan. Tu pun dia menolak tawaran Jibril untuk diberi pertolongan.
Sebab apa? Sebab bagi dia Allah Ta'ala sangat-sangat tahu tentang keadaan diri dia. Baik. Mana tadi? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima akan permintaan orang yang meminta apabila meminta ia akan daku dengan diberi. Dengan diberi barang yang dipinta. Kait tadi sekiranya aku nak. In syi'tu. Baik. Falyastajibu li. Ni dipanggil timbal balas. Bila Allah Ta'ala janji nak perkenankan segala permintaan kita, maka daripada pihak kita Allah Ta'ala minta ni, falyastajibu li, maka hendaklah perkenan mereka itu kepada doa, yakni kepada seru aku. Apa seru aku? Dengan tafsir perkenan tu. Perkenan kepada seru Allah Ta'ala tu. Macam mana cara perkenan panggilan Allah Ta'ala? Dengan mengerjakan taat akan daku. Tu Allah Ta'ala nak timbal balah. Dah kalau mun nak aku perkenankan segala permintaan kamu, saat kamu meminta, kata Allah Ta'ala, falyastajibu li. Kerja kamu buat taat padaku. Bila buat taat memang kabul. Masalahnya kita tak duduk dalam buat taat, duduk buat maksiat pada Allah Ta'ala. Tapi berdoa nasuh Allah Ta'ala kabul. Tengok dalam Quran, banyak je Allah Ta'ala cerita tentang doa para Nabi dia. Antara doa yang diungkapkan oleh Nabi Nuh AS. Wa Nuhan idnada rabbahu. Nabi Nuh ketika dia meminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata, fastajabnalah. Kami terima. Kami kabulkan doa Nabi Nuh AS. Nabi Ayub Allah Ta'ala cerita, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur. Nabi Ayub berdoa ketika mana dia diuji oleh Allah Ta'ala, dia kata, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Apa jawab Allah? Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dur. Kami terima, kami kabul permintaan Nabi Ayub AS. Orang yang macam mana ni? Orang yang duduk dalam keadaan istijabah. Maknanya terima segala seruan Allah Ta'ala, kerja taat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang layaklah Allah Ta'ala kabul doa dia. Tu pun kadang-kadang ada doa yang Nabi-Nabi minta dengan Allah Ta'ala tak terima. Nabi kita SAW minta dengan Allah Ta'ala 3 perkara. 2 perkara diterima, 1 perkara tak diterima. Antara 3 perkara tu Nabi minta supaya apa? Azab seksa kepada umat aku ditangguh. Jangan sebagaimana umat-umat dulu. Umat-umat yang terdahulu yang kau hancurkan mereka semua dengan angin, dengan ribut, dengan banjir besar dan sebagainya. Nabi minta supaya Allah Ta'ala tangguhkan azab seksa kepada umatku. Allah Ta'ala kabul. Doa yang Allah Ta'ala tak kabul yang Nabi minta juga, ialah Nabi minta supaya umat aku ni tak berkelahi, tak bergaduh. Yang tu Allah Ta'ala tak kabul, Nabi kata. Tu kita duduk tengok hari ni tu. Berkelahi, sama-sama Muslim, berkelahi. Sama-sama sama-sama beragama Islam, berkelahi. Masalah furuk, berkelahi. Bukan masalah besar pun, masalah furuk, berkelahi. Antara agamawan, berkelahi. Yang ni puak ni, yang ni puak ni. Sebab Nabi minta dah dengan Allah Ta'ala suruh umat ni bersatu semua sekali. Allah Ta'ala tak kabul yang ni, kata Nabi. Dia kabul yang 2 yang lain tu, dia tak kabul yang ni. Tu Nabi minta tak kabul. Dah kita orang sangat-sangat jauh dengan Allah Ta'ala, minta tak kabul, tak pelik lah. Tapi ibadat tu tak ibadat, doa tu sendiri dah ibadat dah. Maknanya kita boleh pahala dah dengan kita angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala tu. Kabul tak kabul, itu soal dia. Dia nak terima, nak bagi terus ke, ataupun tidak ke, ataupun nak tukar dengan pemberian bentuk lain, terpulanglah pada dia. Sebab dia maha bijaksana. Tu Allah Ta'ala. Baik. Jadi kerja kita bila kita nak doa kita kabul, falyastajibu li. Dengan mengerjakan taat akan daku. Kemudian kata Allah, wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman mereka itu dengan aku. Ayat ni cerita tentang orang beriman dah ni. Lepas tu Allah Ta'ala suruh beriman lagi tu, maknanya perteguhkan lagi iman dengan aku. Perkuatkan lagi iman kamu dengan aku.
Maknanya cari jalan macam mana nak perteguhkan lagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Tu maksud wal yu'minu bi tu, tak beriman lagi ke? Tak beriman apa ni, cerita tentang orang beriman ni. Atas daripada mula ayat dulu sebelum apa tentang Ramadan tu, duk cerita duk panggil ya ayyuhallazina amanu, tu maknanya cerita tentang orang yang beriman lah. Ni pun panggil wa idza sa'alaka ibadi, tu hamba aku, tu maknanya orang yang beriman lah. Lepas tu suruh beriman tu, suruh perkuatkan lagi iman. Cari jalan macam mana nak perkuatkan iman lagi melalui ilmu. Pergi ngaji. Jangan duduk dengan keadaan tak mengaji gitu. Ada dah nama Muslim di kad pengenalan, cukup dengan nama Muslim di kad pengenalan saja. Lepas tu tak mengaji dah. Macam mana nak bertambah iman? Dengan kita tak mengaji. Dengan mengaji barulah kita kenal Allah Ta'ala ni begini. Baru bertambah kasih, bertambah sayang, bertambah percaya pada Allah Ta'ala. Tak ada dah su'udzon kita buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Su'adab kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada lah. Sebab apa? Sebab kita kenal Allah Ta'ala. Tapi selagi tak mengaji, gak duk main syak wa sangka dengan Allah Ta'ala. Buruk sangka pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab tak kenal. Bila buruk sangka dengan Allah Ta'ala, maknanya iman kita ada cacat celah lah. Tak berasa seronok lah dengan Allah Ta'ala. Sedangkan iman ni Nabi kata ada halawah. Halawatul iman Nabi kata. Dhaqa ta'mul iman. Akan rasa manisnya iman. Nabi guna istilah ada rasa manis. Maknanya iman ni ada manis. Tiba-tiba kita rasa tak ada manis. Tu pelik tu. Ada penyakit tu di kita tu. Sebagaimana orang yang ada penyakit, bila bubuh makanan di lidah, tak ada rasa sakit. Apa tak ada rasa sedap? Tak ada rasa manis. Kau masam, kau masin, kau tak ada rasa. Tu ada penyakit. Pergi hospital. Doktor kata, demam. Patutlah hilang dari rasa. Kena COVID. Patutlah hilang dari rasa. Jangan duk berasa, tak ada penyakit itu. Ada penyakit lah tu bila iman tak ada rasa manis tu. Dia orang yang beriman mesti akan ada rasa. Tak banyak sikit rasa manis dalam beribadat pada Allah. Dalam menyintai Allah. Dalam mengagungkan Allah. Dalam taat junjung perintah Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak sanggup dengar apa saja yang melibatkan akidah. Orang pelekehkan akidah. Mari lalu dalam hati kita berasa tak seronok dengan keadaan-keadaan demikian. Tu orang duk main apa? Mentega terbang apa? Isu mentega terbang pula. Cerita yang katanya ada unsur-unsur penghinaan terhadap Islam. Kalau kita tak ada rasa pun, maknanya iman kita duduk di tahap mana? Tak ada rasa tu maknanya. Kita tak ada rasa. Tak ada rasa dengan ibarat orang hilang dari rasa pada makanan. Hilang dari bau. Maknanya ada penyakit. Aku tak ada rasa demam. Tapi tiba-tiba pergi jolok hidung, tengok-tengok positif COVID. Patut. Hilang dari bau, hilang dari rasa. Ni iman gitu. Nabi kata iman ni ada rasa. Ada rasa manis. Sebab tu Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh wal yu'minu bi. Tambahkan lagi. Perkukuhkan lagi iman kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila gitu la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka itu yang istijabah, yang mengerjakan taat pada Allah, yang mencari jalan untuk menambah keimanannya pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mereka itu dapat cerdik mereka itu kepada hidayahku. Maknanya dapat jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Habis itu. Ayat ni tuan-tuan, ayat ni Allah Ta'ala letak selit di tengah-tengah ayat Ramadan. Selit di tengah-tengah ayat Ramadan. Molek-molek hari tu duk cerita tentang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lepas tu cerita syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sampailah wala'allakum tashkurun. Lepas tu masuk ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sapalah ayat la'allahum yarshudun. Habis bab cerita bab doa. Lepas tu masuk ayat puasa pula. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan pada kamu pada malam puasa rafath. Perbuatan rafath. Cerita tentang Ramadan pula. Jadi ulama bincang, kenapa Allah Ta'ala bubuh cerita tentang doa di tengah-tengah duk cerita tentang Ramadan. Ini dipanggil iltifat.
Ini dipanggil iltifat. Ada orang buat kajian tesis berkenaan dengan ayat-ayat yang berbentuk iltifat ni. Paling pergi ke arah lain sekejap. Lepas tu masuk balik cerita tentang topik yang tengah dibicarakan tentang Ramadan. Keluar daripada Ramadan sekejap, cerita tentang doa. Jadi Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir, ulama tafsir yang terkenal. Kitab tafsir dia At-Tafsirul Azim. At-Tafsirul Azim. Menyebutkan dalam kitab tafsir dia, ayat ni Allah Ta'ala selit di tengah-tengah ayat Ramadan. Tujuan dia adalah untuk beri irsyad pada kita, petunjuk, pimpinan, panduan pada kita supaya apa? Supaya perbanyakkan doa satu ketika habis berpuasa. Habis puasa maknanya 29, 30. Habis Ramadan maknanya perbanyakkan puasa. Habis tu di antara malam-malam istimewa yang kabul doa, yang Nabi sebut akan hidup jiwa orang yang menghidupkan malam tersebut tak akan mati saat mati jiwa orang, jiwa-jiwa manusia, iaitu malam Aidul Fitri. Perbanyakkan doa setelah engkau menyempurnakan 29 ataupun 30 hari Ramadan. Satu. Yang kedua, perbanyakkan doa juga bila? Setiap hari saat nak berbuka puasa. Sebab tu dia selit tu. Daripada cerita Ramadan, lepas tu tiba-tiba mari orang tanya tentang berdoa pada Allah Ta'ala. Nak berdoa dengan suara yang kuat ke dengan suara perlahan? Maknanya situ kata Ibnu Katsir, isyarat daripada Allah Ta'ala nak suruh kita ni perbanyakkan doa kepada Allah Ta'ala di saat kita berbuka puasa. Sebab tu kalau kita tengok ada hadis berkenaan dengan waktu-waktu istijabah bagi orang yang berpuasa ni, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amrin. Abdullah ibnu Amrin ada meriwayatkan, dia kata aku mendengar Nabi pernah bersabda, Nabi kata lisaimi bagi orang yang berpuasa inda iftarihi, ketika dia nak berbuka. Iftar ni boleh dengan makna waktu petang, waktu maghrib berbuka, boleh juga bila dah habis 29 30 Ramadan. Itu pun fitri juga. Jadi bagi orang yang berpuasa inda iftarihi, ketika dia berbuka, da'watun mustajabah, ada doa yang mustajab, sebagaimana yang tuan-tuan maklumlah, selalu dicerita dalam bulan-bulan Ramadan, tazkirah Ramadan. Baik, jadi para sahabat ni, antaranya Abdullah ibnu Amrin ni, antara yang dia buat, dia himpun sebagaimana yang disebut oleh asatizah kita lah. Saat nak berbuka puasa tu, maka dia himpun jama'a ahlahu wa waladah, dia himpun ahli keluarga dia, anak bini dia, semua sekali duduk di hidangan tu, wada'a, lalu dia pun berdoa. Ini amalan Abdullah bin Amrin, sahabat Nabi yang mendengar Nabi mengatakan bahawa di antara waktu istijabah ialah waktu berbuka puasa. Kata Ibnu Katsir, sebab ada waktu istijabah itulah, maka Allah Ta'ala selitkan di tengah di antara ayat-ayat puasa, selit bab doa, kemudian selepas daripada tu cerita pula tentang puasa. Jadi habis dulu situ. Tak sempat dah tu. Akan datang pula lepas daripada Ramadan lah. Tapi cerita tentang Ramadan. Patutnya ayat ni habis sebelum Ramadan. Ayat ni cerita tentang Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa itu rafath, pada segala isteri kamu. Tu Allah Ta'ala nak cerita tentang hukum lain pula berkenaan dengan Ramadan juga akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.